Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, para alim ulama tempatan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada pagi ini Allah masih kekalkan kita dalam keadaan bernyawa. Mudah-mudahan kita akan dapat melaksanakan kehidupan sebagai hamba Allah yang sebenarnya, mengerjakan segala yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila kita bertakwa, baru ada jaminan keselamatan dari Allah di dunia dan di akhirat. Anda apa jamin? Orang yang bertakwa selamat dunia, selamat akhirat. Di dunia pun Allah jadi pembela. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Di akhirat pun Allah jamin juga. Yang kata Allah, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di maqam yang selamat, kedudukan yang selamat, derajat yang selamat. Di mana selamatnya? Di dalam surga. Di jannatin wa uyun, di dalam surga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut surga tu. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa, dapat jaminan keselamatan di dunia dan juga di akhirat.
Rezeki orang yang bertakwa juga dijamin. Itu dalam dunia ni, rezekinya dijamin. Ini semua orang hafal ayat ni. Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa, dia akan dapat kelepasan dari sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Allah selesaikan masalah dia. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je bagi Tuhan. Syarat takwa. Nak bertakwa kena buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Allah dah datang kepada kita 5 hukum. Jadi bertindak kita mengikut hukum itu. Allah baru bagi kepada kita 5 hukum. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Bertindak kita ikut hukum itu. Semua itu kita boleh jadi sumber pahala. Anggota wajib dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Jangan tinggal langsung. Anggota haram dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Yang haram jangan buat. Sekali-kali jangan buat. Yang ketiga sunat. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Yang sunat tu elok buat. Jangan jui haji bibion dengan sunat tu. Nah, yang sunat jui aja. Ngapa tak nak sunat? Sunat tu wajib. Jangan apa tu. Buat yang sunat tu. Elok buat. Mayang ada mayang sunat, puasa ada puasa sunat, sedekah ada sedekah sunat, pakaian ada pakaian sunat, zikir ada zikir sunat dan sebagainya. Buat elok, kena elok. Dan Allah bagi darjat, Allah bagi pangkat besok di akhirat. Yang keempat makruh. Apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Elok. Kerana kita buat yang makruh-makruh tu, kita mendatangkan kebencian Allah. Jadi kita tinggalkan dapat pahala. Dan harus, seperti harus dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Cuma tuan-tuan dan perempuan, yang harus-harus ini, kalau kita ikut adab-adabnya, Allah bagi kita pahala. Dia jadi ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau ikut adab-adab, banyak benda harus. Makan harus, buang air kecil harus, buang air besar harus, tidur harus, menguap harus, berosin harus, batuk harus. Tapi ikut adab-adabnya, dapat pahala. Jadi ibadah. Bermakna kalau kita ikut betul-betul perintah Allah Ta'ala tu, semua akan jadi sumber pahala bagi kita. Wajib dapat pahala, haram pun dapat pahala bila kita tinggalkan, sunat dapat pahala, makruh dapat pahala, yang harus pun dapat pahala. Jadi sumber pahala je. Besok di akhirat bila ditimbang, berat pahalanya. Hendak ke tanda tuan-tuan dan puan-puan. Hendak ke tanda berat pahalanya. Hendak penuh. Apa kata Allah? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, pahalanya berat, dosa tak ada, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Allah redha dengan dia. Apa dia hendak pun Allah redha. Ambil lah kata Tuhan. Nak syurga Allah redha. Nak mahligai syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Nak bidadari syurga pun Allah redha. Nah, kita dapat keredaan Allah Ta'ala. Siapa tanda angkat tangan? Tanda nak ke kampung, mana orang tanda? Tapi sebaliknya, kalau ringan kebajikannya, ringan pahalanya, berat pula dosa,
Berdosa je, asal cakap berdosa, asal berjalan berdosa, pergi ke masjid berdosa, di rumah berdosa, di pejabat berdosa, di kedai-kedai kopi berdosa belaka. Dia timbang berat kena dosa. Ringan pahala. Pahala semayang tak ada, pahala puasa tak ada, pahala zikir tak ada. Yang ada dosa ngumpat, dosa berdusta. Bila ditimbang besok berat kena dosa ni. Apa kata Allah? Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, pahalanya ringan benar, dosanya berat. Fa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah hawiyah. Siapa nak bermakkan hawiyah angkat tangan. Mak dengan anak apa buat dia mak? Ini tak ada anak ni, 4 orang ni. Apa buat dia mak pada anak kecil tu? Umur setahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, apa buat? Dia peluk-peluknya, dia cium-ciumnya, dia timang-timangnya, ya ke tak? Ada bangkangan. Itu dia buat ya. Tapi yang meluk, yang cium, yang nimang-nimang tu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun khamiyah, api neraka yang bersangatan nyala. Api neraka tu jadi maknya. Api neraka tu dia yang memeluk dia. Api neraka tu dia yang mencium dia. Api neraka tu dia yang menimang-nimang dia. Tak benar kan? Jadi sebab itu kita kena ikut 5 hukum tu. Jadikan 5 hukum tu jadi sumber berpahala. Dapat pahala betul ya. So ditimbang berat pahala kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Bab puasa. Tak habis lagi bab puasa ya. Untuk pagi ini tajuk kita ialah kegembiraan bagi orang yang puasa. Siapa ada kitab Rumi, buka muka surat 126. Yang jauh entah, saya tak bawa, lupa nak bawa ni. Ya. Kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Puasa ni banyak fadilatnya. Ya, kerana puasa ni kalau kita ikut betul-betul, dia boleh menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan Ramadan banyak sembahyang. Ada satu jenis sembahyang hanya ada di bulan Ramadan, di bulan puasa je, lain tak ada. Kenapa? Tarawih. Bulan lain tak ada. Ini jangan melanggar dengan tarawih, tak ada. Kemudian di bulan Ramadan banyak zikir. Bila tarawih banyak dah zikir kita? Banyak. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhan quddusur rabbuna rabbul malaikati warruh. Jom kita sambung ramai-ramai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak nak zikir. Orang yang banyak zikir apa dapat? Dapat ketenangan jiwa. Allah janji bagi orang yang banyak zikir. Apa kata Allah? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak menyebut nama Allah akan menjadikan jiwa-jiwa jadi tenang. Itu di antara fadilat Ramadan. Banyak zikir. Tenang jiwa kita. Banyak sembahyang. Bila banyak sembahyang, tak ada lagi kita melakukan maksiat. Kerana sembahyang itu mencegah daripada perbuatan maksiat. Bila kamu sembahyang, tak ada melakukan maksiat, tak ada melakukan dosa lagi dah. Kerana sembahyang itu sendiri mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Janji Allah, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada perbuatan fahsya, keji. Fahsya atau keji. Munkar itu maksiat. Orang sembahyang tak ada lagi ngambil ekor. Orang sembahyang tak ada lagi ngumpat. Orang sembahyang tak ada lagi berdusta. Orang sembahyang tak ada lagi tuang kedai runcit. Orang sembahyang tak ada pula hutang tak bayar. Kerana dia tercegah daripada perbuatan fahsya dan munkar.
Tapi ada dah orang semayang-mayang juga, ngumpat-ngumpat juga. Ada dah semayang-mayang juga. Ngambil tembakau ambil juga. Semayang-semayang juga, nipu-nipu juga. Ada dah orang begitu. Kena cek balik semayang. Mana yang dia tak semayang tu? Ada yang dia tak betul dalam semayang tu. Kena cek balik. Bacaan tak betul ke? Gerak-geri yang batalkan semayang ke? Kena belajar lah. Kena belajar buat fiqah. Kerana semayang tu, kalau dia betul-betul semayang, diterima Allah semayangnya, dia tercegah daripada perbuatan fahsyah yang mungkar. Kemudian di antara fasal yang lain, kita nak baca begini. Banyak lagi yang lain ya, tapi tak sempat nak cerita semuanya. Dia pagi ni, siapa yang berpuasa, dia akan dapat dua kegembiraan. Dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis Nabi, apa kata Nabi? Lis-shaimi firhatan yafrahu bihima farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Lis-shaimi firhatan, bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Yafrahu bihima, bagi orang yang puasa itu dua kesukaan yang suka ia dengan keduanya. Semua kedua tu kita suka belakang. Bihima tu dua-dua tu kita suka. Faratun inda iftari, satu kegembiraan ketika berbuka puasa. Nak buka puasa tu seronok ke dah tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang teroyak nak buka puasa? Ada ke? Mau? Aku tak dah puasa lagi dah betul. Ini sebab nak tengok orang perangai, orang tua perangai macam budak-budak, tengok buka puasa. Macam budak-budak 10 minit sebelum waktu buka puasa tu, nasi dah bubur dalam pinggan. Mombong tu, tahu mombong? Macam Gunung Kinabalu punya nasi. Mombong. Itu bubur pula kuah. Berenang nasi tu. Bubur pula temikan. Bubur pula daging. Bubur pula gula. Lantak manis campur dengan pedas. Itu lagi 3 saat ataupun 5 saat nak buka puasa tu, pisang dah buka apa? Buka kulitnya. Nunggu itu. Letong kita kantong ngam ni. Bukan salah tau. Itu menandakan kegembiraan ketika berbuka puasa. Itu di dunia ni. Ini sudah terbukti, kita dah masanya. Saya dah masanya, tuan-tuan dah masanya, perempuan dah masa. Ya ke dah. Sekali lagi, ya ke dah. Seronok dah buka puasa? Seronok. Sebab kita orang Melayu ni seronok. Pasal apa? Dia ada more. Ada more tu. Bila more tu, ramai-ramai tu. Macam-macam sembang ada, macam-macam jenaka ada, macam-macam gurauan ada. Seronok. Bila jumpa dengan kawan-kawan. Itu kegembiraan di dunia. Tapi lebih menggembirakan lagi di akhirat. Iaitu waliqa'i rabbik. Apabila dapat bertemu dengan Tuhannya. Itu yang lagi menggembirakan. Tadi nak buka puasa itu di dunia, di akhirat esok lagi gembira. Boleh menengok Tuhan. Itulah merupakan nikmat yang paling besar. Tak ada lagi nikmat yang mengatasi dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat menengok Tuhan, itu paling besar, paling hebat nikmatnya. Kita tengok mana dia. Bagi orang yang puasa dua kesukaan, yang suka ia dengan keduanya. Satu kesukaan pada ketika berbukanya, yang ini dengan sebab hilang laparnya dan dahaganya pada ketika hari berbukanya. Kata qil dengan sebab mana ada orang baca Quran? Ngewirid kan? Ada orang tengah wirid, saya tengah ngajak. Bila saya ngajak semua diam. Dengar lelok. Karak pergi. Jangan cakap, jangan wirid. Nak wirid balik. Esok di akhirat besok dijadikan Allah macam babi, siapa nak? Bercakap-cakap ketika
Majlis ilmu sedang dijalankan. Masa ustaz ngajar diam. Dengar. Jangan cakap. Mungkin pagi ni. Mana buat? Siapa nyuruh buat? Mengganggu lah tu. Kalau wirid seorang-seorang dia diam, dia tak apa. Ini mengganggu tu. Tok guru tengah ajar. Nah. Kalau nak wirid balik. Nak sembang balik. Alright. Mana buatnya? Minta maaf boleh ya, mana buatnya? Jadi tu kegembiraan ketika berbuka puasa kata qil dengan sebab apa tu? Tamam, sempurna, dengan sebab sempurna puasanya dan sempurna ibadatnya dan satu kesukaan lagi tatkala berjumpa dengan Tuhannya, yakni di hari kiamat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tengok Tuhan hanya di syurga. Lain tempat Tuhan tak izinkan kita tengok dia. Carilah Tuhan di Cakatin, tak jumpa. Carilah Tuhan di Kampung Gajah, tak jumpa. Carilah Tuhan di Tanjung Tualang, tak dapat tengok kerana Tuhan tak izinkan. Nabi Musa nak tengok Tuhan, apa kata Tuhan? Lan tarani, kamu takkan dapat melihat aku. Kamu takkan dapat tengok aku. Itu Nabi Musa. Jadi kita lagi tak boleh. Nak tengok Tuhan hanya masuk syurga saja boleh. Di syurga ada. Esok tuan-tuan, siapa tak nak syurga angkat tangan. Di syurga besok Allah kumpulkan semua orang. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu ya. Ahli-ahli syurga. Semua sekali. Ahli-ahli syurga itu Allah kumpulkan di satu tempat. Lalu Allah kata, Allah khabar pada semua ahli-ahli syurga itu. Dipanggil mula-mula dipanggil Nabi Musa. Nabi Musa pun bangun. Ditanya Allah kepada Nabi Musa, sudahkah kamu sampaikan risalah yang aku perintahkan kamu sampai? Jawab Nabi Musa, sudah ya Allah. Cuba kamu baca kitab yang kuturun kepada kamu. Nabi Musa pun baca kitabnya. Apa nama kitab yang turun kepada Nabi Musa? Taurat. Apa nama kitabnya? Taurat. Tamarutah itu kalau diwakaf menjadi rah. Bukan Taurat ya, Taurah. Orang Melayu Taurat, tak betul tu. Taurah. Dia membaca dalam bahasa Qibti tau. Itu Taurat. Dah habis itu diperintahkan Nabi Musa duduk. Betul dipanggil pula Nabi Daud. Dia panggil Nabi Isa dulu. Dipanggil Nabi Isa. Ditanya Nabi Isa, sudahkah kamu sampaikan risalah yang aku perintahkan kamu sampai kepada umat kamu? Jawab Nabi Isa, sudah ya Allah. Kemudian diperintahkan Nabi Isa untuk membaca kitab yang diturun kepadanya. Apa nama kitabnya? Tuan-tuan membuat apa nama kitab kepada Nabi Isa? Injil. Sebut betul ya? Injil. Nun jumpa dengan jim tu. Dengung. Injil. Jil. Dua harakat penggomannya. Injil. Mat arif disukun. Dia membaca dalam bahasa Syriani. Injil itu dalam bahasa apa? Syriani. Ya. Kemudian diperintahkan Nabi Isa itu duduk. Nabi Isa pun duduk. Dipanggil pula Nabi Daud. Dipanggil pula Nabi Daud. Diperintahkan Nabi Daud, ditanya Nabi Daud, sudahkah kamu sampaikan? Ini cerita nak jumpa dengan Allah ni, belum lagi sebelum jumpa ya. Dipanggil Nabi Daud, sudahkah kamu sampaikan risalah yang aku perintahkan kamu sampai kepada umat kamu? Apa jawab Nabi Daud? Sudah ya Allah. Kemudian diperintahkan Nabi Daud untuk membaca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Zabur. Ya. Dia membaca. Punyalah sedap suara Nabi Daud. Ya, kita pun tenggelam dalam keseronokan mendengar Nabi Daud membaca Zabur. Nabi Daud itu terkenal dengan suara yang merdu. Di dunia dulu kalau Nabi Daud tengah baca Zabur tu, burung tengah terbang berhenti tau. Burung tu berhenti, bukan hinggap, berhenti. Hinggap cari dah, hinggap dia berhenti atas di udara tu. Kerana begitu merdunya suara Nabi Daud. Ya. Kita pun lagi seronok lah. Dalam syurga mana ada duka cita, mana ada jemu,
mana ada bosan, mana ada letih, gembira aja. Kita dengar suara Nabi Daud punya merdu. Seronok kita. Kemudian dipanggil pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya soalan yang sama, sudahkah kamu sampaikan risalah yang aku perintahkan kamu sampai ya Muhammad? Jawab Nabi Muhammad, sudah ya Allah. Kemudian diperintahkan Nabi Muhammad itu membaca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Apa nama kitab diturunkan kepada Nabi Muhammad? Quran. Dia pun baca Quran, surah Al-An'am. Tahu Al-An'am? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sampai habis Itu surah Al-An'am. Bila Nabi Muhammad baca rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, suara Nabi Muhammad tu 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Dengar kenyataan ni. Suara Nabi Muhammad 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Cuma kita belajar dalam sejarah bahawa suara yang paling merdu ialah suara Nabi Daud. Tapi Nabi Muhammad tu mengatasi suara Nabi Daud tu 70 kali ganda. Kerana Nabi Muhammad tu manusia yang paling sempurna, akmalan nas. Dia semua nombor satu. Jadi 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Seronok dah kita? Kita ahli syurga ni seronok dah dengar suara Nabi Muhammad? Seronok benar lah. Kemudian Allah sendiri membaca. Ini kena jaga akidah. Allah sendiri membaca daripada kalam dia. Kena jaga akidah kerana Allah tu bukan ada suara, bukan ada huruf. Macam mana dia baca? Entah. Tunggu masuk syurga tu tahu lah macam mana keadaannya. Dia baca daripada Quran ya. Dia baca surah apa? Surah Ar-Rahman. Ada pernah dengar surah Ar-Rahman? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakiyatun wan nahlu zatul akmam, wal habbu dzul 'asfi war rayhan. Lagi apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai habis. Itu Allah baca ya. Udah habis Allah baca surah Ar-Rahman tu, Allah tanya kita. Wahai hamba-hambaku, ahli-ahli syurga sekalian, maukah kamu aku bukakan hijab? Aku bukakan tudung, aku bukakan dinding yang menghalang kamu dari melihat aku. Maukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat aku? Siapa tak nak angkat tangan? Siapa tak nak nengok Tuhan? Lalu Allah bukakan hijab sikit, lama-lama nampak dia Tuhan. Di syurga. Itulah yang paling menggembirakan. Itulah yang paling menyeronokkan. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Melihat wajah Allah. Berseri-seri muka kita besok. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhir. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat melihat. Ini untuk orang puasa ni tau. Dua kegembiraan. Jadi kalau enggak kena puasa lah ya. Puasa ada dua. Satu yang puasa wajib, satu puasa sunat. Puasa wajib, puasa sunat. Puasa wajib ada berapa? Tuan-tuan dan puan-puan. Puasa wajib ada berapa? Ni berapa? 4. Puasa wajib. Yang pertama puasa Ramadan. Apa hukumnya? Wajib. Mesti buat. Yang kedua puasa qada. Kalau dulu ada tinggal, macam wanita-wanita dulu ada banyak tinggal kan? Dia datang haid tak puasa dah. Wajib qada. Yang ketiga puasa nazar. Puasa nazar, dia nazar. Jadi wajib. Hukumnya sunat, nazar tu sunat, tapi bila terlaksana hajat dia, wajib dia tunaikan puasa. Ya, itu pentingnya wajib. Yang keempat puasa kifarah, puasa denda. Ada kafarah sumpah, ada kafarah melakukan persubuhan dengan isterinya di waktu siang hari sehingga batal puasanya.
Jadi bayar denda tu. Itu wajib tu rukuknya. Jadi ingat. Puasa wajib ada berapa? Ya Allah, penat ngajarnya. Ada 4. Yang pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa qadha. Yang ketiga, puasa nazar. Yang keempat, puasa kafarah. Ya. Itu 2 kegembiraan tadi ya. Kata Wahab bin Munabbih. Wahab tu bin Munabbih. Tiada bagi orang mukmin kesenangan melainkan berjumpa dengan Tuhannya. Itu kesenangan yang paling hakiki. Dapat berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Tuhannya dengan mendapat balasan pahala atau dengan menilik kepada wajah Tuhannya. Dapat tengok Tuhan tu, itulah menilik. Tengok betul-betul. Telik tu katanya tengok betul-betul. Bukan ngintai celah dinding. Ni tengok betul-betul. Bedik kata orang kamu gajah tau. Bedik tau bedik. Tak kata bedik. Tengok tu. Tangan ini, tangan ini, tangan ini. Itu menilik namanya. Tengok betul-betul. Itu dia akhirat tu. Ila rabbiha nazirah. Nazirah tu katanya tengok betul-betul. Bukan saja sebentar lalu aja dah. Tengok betul-betul. Dapat tengok Tuhan betul. Itu katanya apa? Tengok betul-betul dengan menilik kepadanya, kepada wajah Tuhannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lain cerita. Ini cerita tadi, cerita dapat melihat wajah Allah. Nak ke tak nak? Sekali lagi, nak ke tak nak? Kalau nak, puasalah jangan tuang. Jangan jadi geng plastik hitam. Tahu geng plastik hitam? Bawa beg plastik hitam tu letak atas motor. Betul tak? Bila orang tak ada, minum dari dalam ya. Dari jauh dengan isyarat pada orang jual minuman tu. Okey tu Cina ke Melayu ke tak kira lah ya. Tangan tu. Berarti apa? Dua kampit, dua beg. Dapat dua bungkus tu, bawa tempat sunyi. Betul dia minum tu. Jangan jadi geng itu. Jangan tuang puasa kecuali uzur. Itu lain, sakit tak apa, musafir boleh ya. Tapi jangan depan orang ramai. Alright, itu melihat wajah Allah. Faham ke ni? Faham kan tengok wajah Allah tu? Kegembiraan yang paling seronok, kegembiraan yang nombor 1. Tak ada lawan pada itu. Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita lain pula. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Artinya apa? Bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Sekali lagi, bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Bau orang puasa tu macam mana baunya? Udah belah pukul 3, pukul 4, pukul 5 tu macam mana bau orang mulut orang puasa tu? Ya Allah. Wangi kan? Bau orang puasa tu macam mana? Wangi kan? Lawan wangi apa? Busuk, salah. Lawan wangi apa? Bangor. Tahu bangor? Bangor tu yang terbusuk lah. Dia macam orang putih juga. Orang putih ada superlative. Big, bigger, biggest. Rich, richer, richest. Pretty, prettier, prettiest. Dia nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang paling tu ST ujung ya. Sekarang Melayu pun ada. Busuk, hapak, bangor. Atas ada busuk tu hapak, atas ada hapak, bangor. Bukan bangau tau, bangor. Itu orang puasa. Tapi di sisi Tuhan lebih wangi daripada bau kasturi. Kasturi tahu kan? Kacang hijau, balut-balut dengan tepung, itu goreng ya. Itu kue kasturi. Ini kasturi apa? Ayo wangi yang paling wangi. Dalam bahasa Arabnya misk.
min sin kaf, atau nak sambung miskun tapi dia wakafkan misk. Yang paling wangi di syurga tu daripada kasturi lah tau. Dia buat daripada lemak kejap. Itu di syurga. Nak ke tak nak? Dia tak nak kaya wangi syurga. Itu gitu ya. Tapi orang bau mulut orang puasa tu di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, di bulan Ramadan bila dah lepas zuhur, makruh gosok gigi. Kerana dia nakkan bau mulut tu. Dia nakkan bau mulut kita tu. Malaikat seronok menciumnya. Walaupun bangor tu, seronok menciumnya. Dan Allah pun suka bau mulut orang puasa tu. Lebih wangi daripada kasturi. Jadi orang tak puasa mana dapat? Dia gosok gigi manjang je. Sebab tu nak bulan puasa, nak gosok gigi, jangan lepas zuhur. Gosok gigi pun jangan. Ini sugi, nak. Jangan bulan puasa terlepas zuhur tu. Petang-petang, jangan. Jangan ikut orang Arab. Kalau kita pergi Mekah, orang Arab tu kadang-kadang pukul 4.30, pukul 5 tu. Jangan ikut dia. Kita tak tahu apa mazhabnya. Bagi kita mazhab Syafi'i makruh mencuci gigi setelah apa? Setelah masuk waktu zuhur. Makruh. Tahu apa tu makruh? Tadi dah saya kata makruh. Apa dah? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Nak pahala ke nak tak berdosa? Sekali lagi, nak pahala ke nak tak berdosa? Nak pahala, jangan gosok gigi lepas zuhur ya. Kerana dia menghilangkan bau busuk tu. Bila menghilangkan bau busuk tu, dah kuranglah kesukaan Allah ya. Itu hukumnya makruh. Baik. Dan sabda Nabi SAW ini dah kita baca tadi ya. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya berubah bau mulut bagi orang yang puasa itu terlebih baik pada Allah, di sisi Allah, lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Yang ini pada kami, pada kamu lah ya. Kata qil, apa kata kata qil? Tuan-tuan dan puan, apa kata kata qil? Kata demek. Tak tahu siapa orangnya. Kata qil ya, tak tahu kata demek. Kalau ada orang yang bercakap, ada kata Ali, kata Abu Bakar, kata Umar bin Khattab, atau kata Nabi. Ini qil, tak tahu siapa orangnya. Ini kata qil. Dia kehendaki dengan demikian itu bahawasanya Allah Ta'ala membalas akan dia pada akhirat, dan ampunannya dapat pahala afdal daripada bau kasturi. Dapat afdal macam berwangi-wangian lah. Yang kita pakai air wangi pokoknya tuan-tuan dan puan, sunat. Kalau bukan bulan Ramadan lah, sunat pakai air wangi. Tapi bulan puasa makruh. Jangan berwangi-wangian bulan puasa tu. Tapi kalau tak puasa, macam hari ni puasa dah, sunat pakai air wangi. Sunat bagi orang lelaki lah. Orang perempuan kalau tak ada kuat baunya tak apa. Tapi kalau sampai tercium pada lelaki yang ajnabi, haram hukumnya. Bukan haram pakai air wangi itu kalau sengaja baunya kuat penuh, merebak sampai orang lelaki tercium baunya, sampai tertarik orang lelaki dengan dia, hukumnya haram. Kalau tidak tak apa, pakai lah. Dan menakal itu bukan nakal jahat, bukan. Menakal arti dipetik, memetik daripada dalil. Menakalkan oleh Qadhi Husain. Qadhi Husam, namanya Husain, bukan Husain ya. Nama Qadhi itu Husain. Akan bahawasanya bagi taat itu pada hari kiamat bau yang baik. Di hari kiamat besok baunya baik untuk orang taat, untuk ahli-ahli syurga. Bau yang baik, maka bau puasa pada hari kiamat seperti bau kasturi. Wangi orang syurga ya. Orang syurga tu mana ada bau busuk, mana ada yang bangor, mana ada yang hapak, wangi je. Bidadari syurga tu wangi je, sentiasa suci, sentiasa bersih. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, kata Allah.
dan bagi mereka pasangan-pasangan yang sentiasa suci dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu dalam syurga ya. Jadi wangi macam kasuri, seperti bau kasuri. Dan menakal oleh Qadhi Husain bahawasanya bagi taat kepada hari kiamat bau yang baik, maka bau puasa pada hari kiamat itu seperti bau kasuri. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimah, alaikum bil ghanimatil baridah. Qalu ya Rasulullah wa ma ghanimatul baridah? Faqala as-sawmu fi sana'i, as-sawmu fi sana'il ghanimatul baridah. Cakap Melayu apa? Lazimkan olehmu, artinya biasakan oleh kamu, lazimkan olehmu akan ghanimah. Ghanimah tu apa dia? Yang segera. Ghanimah tu artinya segera yang mudah, pahala dapat mudah. Ghanimah ya. Ghanimah tu artinya harta apa? Harta rampasan perang. Yang namanya ghanimah. Lazimkan olehmu dengan ghanimah yang segera, cepat dapat rampasan perang. Yang mudah. Sembah mereka itu ya Rasulullah. Dan apa ghanimah yang segera tu? Jumlah ghanimah yang segera tu apa? Dia tanya kepada Nabi. Jawab sabdanya, puasa pada waktu sejuk itu. Puasa pada waktu sejuk itu ghanimah, yakni tawanan yang segera. Macam harta rampasan perang lah. Tapi puasa waktu sejuk. Waktu sejuk ni puasa lapar ke dah? Lekas ke dah laparnya? Kalau waktu ya dah sejuk aja. Lapar aje lah. Nak makan je rasanya. Dah ke dah tapi lapar. Macam di Eropah tu. Waktu sejuk tu, itu payah nak puasa tu. Kerana dia lapar saja. Kita pun begitu juga. Sekarang ni musim hujan ni, sejuk aja. Pagi dah sejuk. Tengah hari sejuk lagi. Kita nak apa? Nak meradak aja kerja. Tahu meradak? Itu ketika sejuk. Kalau dia panas tu, dahaga aja. Lapar kawan tapi dahaga kuat. Itu namanya ghanimah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Fa idza tamma ramadana la yuktabu alaihi dhanbun ila al-khawli al-akhir fa imma ta qabla ramadana akhara jaa yaumal qiyamah wa laisa alaihi dhanb. Artinya apa? Barang siapa puasa sehari dua daripada bulan Ramadan, sehari aja. Siapa puasa sehari je bulan Ramadan, diampuni baginya barang yang dahulu daripada dosanya dan barang yang kemudiannya daripada kemudiannya. Sehari je bulan Ramadan. Tapi bukan suruh sehari lepas itu tak puasa. Maknanya fadilat puasa untuk satu hari itu. Satu hari kita puasa, dihapuskan dosanya dulu dan dihapuskan dosa kemudian lepas itu. Kalau sebulan, lagi lah sebulannya puasa dihapuskan ya. Sebulan punya dosa di bulan puasa itu dihapuskan. Diampuni baginya barang yang dahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudian. Maka apabila sempurna Ramadan, sebulan jadi puasa, maka di surat atasnya suatu dosa hingga tahun yang lain. Berarti dihapuskan dosa untuk sampai tahun depan. Tahun itu tak ada dosa dah. Maka jika mati ia dahulu daripada Ramadan yang lain, datang ia pada hari kiamat, padahal apa? Padahal tiada atasnya dosa. Kalau kita tak sempat. Ini bulan berapa nak kita nak puasa ni? Bulan berapa? Bulan 3 je, betul? Bulan 3 nak puasa tu. Kalau kita mati sebelum bulan 3, puasa yang
yang tersudah tu, dia puasa tersudah tu, datang. Ya, datang pada dia dan menghapuskan dosa-dosa dia. Langsung tak ada dosa. Tapi tak nak kena. Itu fadilat puasa ya. Langsung tak ada dosa ke lepas itu. Datang ia pada hari kiamat padahal tiada dosa, tiada atasnya dosa. Langsung tak berdosa dah. Dan pada satu riwayat cerita lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Apa hadis tadi juga ya. Barang siapa puasa bulan Ramadan padahal percaya dia puasa tu kerana Allah. Percaya betul. Kerana dia beriman. Bukan saja tengok orang puasa dia puasa ikut orang, tak ada. Dia puasa tu kerana betul-betul beriman dengan ayat puasa tadi. Dengan mengira-ngira pahalanya. Mengira-ngira nak dapat apa? Pahalanya. Jadi barang siapa puasa bulan Ramadan padahal percaya ia dan i'tiqad dengan bahawasanya puasa itu sebenar, betul-betul dia nak puasa betul kerana Allah, lillahi ta'ala. Sebab itu niat puasa ada tak lillahi ta'ala? Ada niat tak? Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhi sanati, ujung lillahi ta'ala. Semua kerana Allah ya. Bukan kerana nak nunjuk-nunjuk pada orang. Bukan nak ngabur pada orang, aku puasa, tak ada, tak payah ya. Kerana Allah belaka. Kalau dia bukan itu, i'tiqad dengan bahawasanya puasa itu sebenar dan sekira-kirakan pahalanya, nak ke pahalanya pada Allah Ta'ala, diampunkan baginya akan barang yang terdahulu. Dosa-dosa dulu semua diampun. Dosa nyemur kain ke tangan dada diampun. Dosa pakai seluar pendek diampun. Dosa ngambil nombor ekor diampun dan sebagainya. Diampun dosa-dosa dulu. Barang yang terdahulu dan daripada dosanya dan barang yang terkemudian. Kemudian pun buat dosa juga. Bukan suruh sengaja buat dosa, tapi kalau terbuat dosa yang akan datang, diampun oleh Allah SWT. Bukan suruh buat dosa lagi dah. Lepas itu tak apalah, aku tak dosa lah. Aku pun berjudi balik. Ambil nombor ekor balik. Nyemur kain kita dada balik. Tak ada, bukan suruh itu. Tapi kalau dia terbuat, tak sengaja buat, diampunkan dosanya ya. Dan pada satu riwayat, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Sobat tadi ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, lau azanallahu lis samawati wal ard an tatakallama laqalata busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Jikalau izin Allah, dengan izin Allah ya, kalau Allah izinkan. Jikalau izin Allah Ta'ala bagi 7 petala langit dan bumi bahawa berkata keduanya, nescaya berkata keduanya kesukaan bagi umat, kesukaan yang amat besar bagi orang yang puasa Ramadan dengan syurga. Kalau bolehlah langit tu bercakap, bumi tu bercakap, kalau kita dengar cakap dia, mereka yang kata orang yang puasa ni akan dapat syurga. Dia kabur pada kita, tapi tak dengar. Kalau dengar, seronok-onok dia dapat syurga. Tapi tak nak kan? Itu dia. Kalau langit dan bumi itu boleh bercakap, tapi dia tak boleh bercakap dan kita pun tak dengar. Lau azinallahu lis samawati wal ard, kalau ada diizinkan Allah bagi langit dan bumi itu bercakap-cakap, anta takallama, boleh bercakap-cakap. Laqalata, dan mereka akan kata busyra, berilah berita gembira, liman shoma ramadhana bil jannah, bagi mereka yang puasa dengan syurga, dapat balasan syurga. Siapa tak nak syurga angkat tangan? Nak kita nak syurga? Kalau anda puasalah. Ya. Dapat syurga insya-Allah ya. Dapat syurga. Syurga ada berapa tuan-tuan dan puan? 8. Dapat 8 syurga terdapat. Dan orang puasa tu pula tuan-tuan dan puan ada jalan khas, passage khas, lorong khas menuju ke syurga. Namanya apa? Ar-Rayyan. Namanya apa? Ar-Rayyan.
Untuk orang puasa aja, orang tak puasa tak boleh lalu ke itu. Itu Allah bagi dia lorong teristimewa bagi orang yang puasa ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyamu junnah minan nar. Kajunnati ahadikum minal qital." Bermula puasa itu dinding. Junnu tu perisai ya. Okey, junnah ini perisai. Bukan jannah, jannah tu syurga. Ini junnah. Nah, perisai. Tahu perisai? Ya Allah, dia tak tahu apa perisai. Yang melindung daripada kena panah, melindung dari apa tu? Itu perisai lah. Kena pedang, nak takut dengan pedang, ada yang begitu tahu tak? Itu namanya perisai. Kamu buatnya shield. Pelindung. Jadi puasa itu melindung. Melindung apa? Melindung dari neraka ya. Junnatu minan nar. Pelindung daripada neraka. Kajunnati ahadikum minal qital. Seperti perisai itu melindung kita daripada ditikam oleh orang. Bermula puasa itu dinding daripada api neraka seperti aqilan. Aqilan tu dinding lah. Aqilan tu pelindung ya. Daripada aqidan iaitu perisai. Dinding bagi seorang yang seorang kamu daripada dalam perang, daripada perang. Jadi pelindung. Orang perang tu kan ada pakai perisai. Itulah betulnya. Puasa itu melindung kita daripada api neraka. Yakni seperti afilan, iaitu perisai yang menegah daripada membunuh akan dia oleh seteru, musuh nak bunuh kita. Ada penangkihnya atau penohonnya dalam perang. Dan memadalah dengan hadis ini dalil yang menunjukkan atas kelebihan puasa. Dalil ni banyak nak. Ya. Diampunkan dosa sikit lagi ya. Dalil yang menunjukkan puasa kita ni digalakkan supaya berpuasa, sama ada puasa wajib atau puasa sunat. Kerana puasa tu melindung kita daripada api neraka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca satu hadis lagi betul ya. As-shaimu idza taras saltu alaihi al-malaika. Orang puasa apabila berbuka bila dia buka puasa, yakni tatkala masuk waktunya, menselawat atasnya oleh malaikat. Malaikat selawat bagi orang yang nak buka puasa tu. Pahala dapat kita. Siapa tak nak? Kita nak buka puasa, malaikat bukan nak puasa pun. Malaikat puasa kan? Tak ada, dia bukan jenis makan minum. Jadi dia tak perlu puasa. Yang puasa kita. Allah puasa dah. Allah tak puasa juga. Tapi malaikat selawat bagi kita. Dia selawat kepada Nabi lah, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi pahala untuk kita. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Puasa lah. Malaikat tu selawat untuk kita. Pahala dapat kita. Dan apabila berbuka iaitu bila masuk waktunya, malaikat akan selawat, menselawat atasnya oleh malaikat, yakni mendoa mereka itu baginya berkat dan juga meminta ampun baginya. Bila malaikat selawat artinya Allah nak ampun dosa kita. Selawat ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja kita digalakkan, malaikat pun selawat juga. Allah pun turut serta. Allah pun selawat tahu. Mana tahu? Mana tahu Allah selawat? Ada ayat Qurannya. Ada tak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tahu dengar ayat ni? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, kedua-dua mereka itu selawat kepada Nabi. Ini saja ibadah yang Allah serta sama dengan kita. Selawat. Lain Allah tak sama. Kita semayang tadi, Allah semayang kan? Tuan-tuan dan puan-puan, kita semayang pagi tadi, Allah semayang kan? Kalau Allah semayang, dia nak nyembah siapa? Dia yang disembah. Kita nak menyembah Allah. Takkan dia menyembah juga? Dia disembah. Dia tak semayang. Kita puasa, Allah tak puasa.
Tapi kita selawat, Allah pun selawat sama. Pahalanya untuk kita. Allah selawat kepada Nabi, bukan kepada kita, kepada Nabi. Tapi pahalanya untuk kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak-banyak. Nak banyak-banyak selawat. Kita selawat, Allah balas sekali kita selawat, Allah balas berapa kali? Tuan-tuan, berapa kali? 10 kali. Sekali kita selawat, Allah balas 10 kali. Itu dia. Jadi banyaklah selawat. Sikit lagi, sikit je lagi. Riwayat daripada Salman. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman siapa? Salman Al-Farisi. Orang Parsi ya. Salman Al-Farisi, gelaran Al-Farisi itu dia dari Parsi, orang Iran. Apa kata Salman? Barang siapa membuka akan orang puasa adalah baginya pahala seperti mereka seorang saya yang diampunkan baginya dosanya ya. Siapa bagi orang makan buka puasa, dia macam hamba saya diampunkan dosanya. Seorang saya dan diampunkan baginya dosanya. Maka sembah kami, ya Rasulullah. Tiada sekalian kami dapat barang yang membukakan dengan dia akan orang puasa. Sabdanya, memberi Allah akan pahala. Dapat pahalanya, bukan nak buka puasa dah. Dapat pahala macam orang buka puasa. Memberi Allah akan pahala ini akan orang yang membukakan orang. Kita bagi orang lain buka puasa. Sebab orang Melayu ni bagus adatnya. Ya, orang Melayu ni ada tak more? Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak more di kalangan orang Melayu? Di masjid ada more tak? Ya, orang yang more tu dia bagi siapa banyak. Siapa yang buka puasa tu? Seolah-olah dia memberi makan kepada seluruh umat Islam seluruh dunia ni. Macam kita bagi makan orang Mekah, kita bagi makan orang Madinah, kita bagi makan orang Cina, bagi makan orang apa, seluruh dunia ni yang puasa dapat pahalanya. Nak kita nak. Jadi banyak kita more bagi orang buka puasa ya. Ini begitu juga. Ya. Memberi Allah Ta'ala, memberi Allah akan pahala itu akan orang yang membukakan orang puasa atas seteguk laban tu susu. Ya, atas seteguk laban, atas sebiji tamar, atas sekali minum. Membukakan orang puasa itu atas seperti minum air. Dan barang siapa kenyangkan orang puasa, bagi kenyang, pinggan nasi penuh umpamanya, bagi dia kenyang. Mengkenyangkan orang sedang puasa. Dan barang siapa kenyangkan orang puasa adalah baginya diampunkan dosanya dan diberi minum akan dia oleh Tuhannya daripada apa? Haud apa? Apa dia haud? Telaga Nabi. Ya, inna a'tainakal kausar. Kausar betul kan? Itu nama telaga haud, telaga kausar. Tahu apa telaga kausar? Di mana telaga kausar tu? Di pintu syurga. Nak masuk syurga minum dulu dari telaga kausar tu. Ayunya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Siapa tahu tak? Itu ahli syurga yang dapat tu. Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang dapat telaga Al-Kausar. Lebih manis daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Sekali minum tidak akan dahaga selama-lamanya. Dah masuk syurga tak ada dahaga lagi. Atau tak minum ke? Tuan-tuan dan puan-puan, udah masuk syurga tu tak minum ke? Tak ada dahaga? Tak ada dahaga? Tak payah minum dah. Bukan tak minum. Dia minum tapi minum bukan kerana dahaga. Kerana dahaga itu merupakan penderitaan. Orang dahaga menderita lah. Di syurga mana ada penderitaan. Dia minum kerana nak minum. Itu aja. Bukan kerana dahaga. Bukan kerana lapar. Makan bukan kerana lapar. Dia makan kerana nak makan. Dia tidur bukan kerana mengantuk. Lapar tu penderitaan. Dahaga tu penderitaan. Mengantuk tu penderitaan. Di syurga mana ada penderitaan.
Dia makan kerana nak makan. Dia tidur kerana nak tidur. Itu aja. Bukan yang ngantuk dah. Yang ngantuk dunia ni. Itu gemuk ngantuk ya. Di syurga tak ada ngantuk lagi dah. Lagi apa? Lapar tak ada. Dahaga tak ada. Letih tak ada. Syurga mana ada apa tu ya? Jadi macam tu dah. Dapat khaut, iaitu telaga ya. Telaga Nabi SAW akan sebagai minum yang tiada dahaga kemudiannya hingga masuk syurga, dan adalah baginya umpama pahalanya daripada ketiadaan, kurang daripada pahala sesuatu. Pahala yang penuh, tak ada pula kurang-kurang, tak ada orang dapat sikit dapat banyak, tak ada, semua penuh, banyak-banyak pahalanya. Itu fadilat orang puasa. Akan datang ketika belajar perbelanjaan dan sedekah di bulan Ramadan. Itu akan datang ya. Perbelanjaan dan sedekah di bulan Ramadan. Untuk pagi ini cukup sekadar itu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Setuju belakang lah. Ada siapa-siapa yang nak tanya? Tak ada nak tanya? Nak rekam balik ya? Macam tu macam mana? Ya? Pandai belakang ya? Alright. Sekian dulu. Minta maaf boleh ya. Hari ini nengkin pula. Mana buatnya? Bukan salah saya. Mengganggu saya memang pantayah saya. Jangan diganggu. Nak bercakap dengan saya tak apa. Nak bertanya dengan saya tak apa. Jangan sembang ketika saya tengah ngajar. Saya masih jadi cikgu pun itu. Pantang. Kalau ada budak-budak sembang depan saya. Okey, sekian dulu. Minta maaf je. Lagi kali minta maaf. Mana buatnya? Aku qauli hadza. Kalau rasa tanda, telefon saya. Sofian telefon saya. Lain kali tak payah datang. Tak ada saya datang lagi. Sekian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim.